Pada kali ini, kita akan menyentuh kemahiran membaca. Jadi, mari kita teruskan. Isi kandungan pada kali ini adalah berdasarkan standard kandungan 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. Seterusnya, standard pembelajarannya pula ialah 2.1.1 iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Seterusnya, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat membaca dan memahami 4 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Dan kriteria kejayaan yang patut kamu capai ialah diharap murid dapat mengenal pasti 4 maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan yang diberi. Jadi, mari kita mulakan pelajaran pada kali ini. Baik murid-murid, aktiviti yang pertama ialah mari kita membaca dan meneliti maklumat yang terdapat di dalam poster di halaman 88. Raikan budaya kita. Farisha dan ayahnya sedang meneliti poster acara yang akan berlangsung di tempat mereka. Mereka bertukar-tukar fikiran tentang poster itu. Wah, nampak menarik kan poster ni? Jadi mari kita teliti maklumatnya dan kita cuba fahami. Tajuk poster ini ialah Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Tema, kesenian mengilhamkan perpaduan. Oh ya, di atas tu ada label masuk percuma. Tarikh 5 Mac 2021, hari Sabtu, sesi petang 3 hingga 6 petang, sesi malam 8 hingga 11 malam. Lokasi, Dewan Perpaduan Melaka. Anjuran, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Seterusnya, objektif karnival. Pertama, melahirkan masyarakat yang muhibah, harmoni dan saling memahami melalui aktiviti kesenian dan kebudayaan. Kedua, melestarikan seni dan budaya bangsa Malaysia agar sama-sama dihayati dan diraikan dengan semangat muhibah. Acaranya pula, pertama, tarian zapin, tarian kipas, tarian Bharatanatyam, tarian Sumazau, ngajat, tarian sewang dan koyor perpaduan. Seterusnya, terdapat pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Acara khas pemilihan penonton Muhibah 2021. Syarat-syaratnya, penonton mesti hadir dalam kumpulan pelbagai kaum dan berpakaian tradisional. Hadiah misteri menanti anda. Bagaimana murid-murid? Adakah anda semua jelas dengan maklumat yang terdapat pada poster ini? Poster ini menerangkan tentang acara yang terdapat di dalam Karnival Kesenian dan Kebudayaan. Jadi, terdapat maklumat masa, tempat, penganjur beserta objektif acara ini. Baiklah murid-murid, mari kita pergi ke aktiviti yang seterusnya iaitu mencari maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Baik, murid-murid sila rujuk buku teks halaman 89.
Baik, di halaman 89 ini terdapat jadual yang perlu kita lengkapkan. Isi bagi jadual tersebut ialah maklumat tersurat dan maklumat tersirat daripada poster. Jadi, cikgu akan membimbing kamu semua bagaimana cara untuk mencari maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Sebelum itu, mari kita ulang semula apakah dia maklumat tersurat. Baik, cikgu harap murid-murid dapat memberikan perhatian. Maklumat tersurat ialah maklumat yang terdapat di dalam bahan yang diberikan. Bermakna kita boleh terus mengambil ayat ataupun tajuk terus daripada bahan tanpa perlu memikirkan idea ataupun isi di sebaliknya. Seterusnya, maklumat tersirat. Maklumat tersirat pula ialah maklumat yang terdapat di sebalik maklumat tersurat. Jadi, bagaimana cara untuk kita mendapatkan maklumat tersirat? Nampaknya maklumat tersirat agak rumit berbanding dengan maklumat tersurat yang dah sememangnya kita boleh perolehi daripada bahan. Jadi, mari kita teruskan dengan cara mencari maklumat tersurat dan tersirat di dalam poster tadi. Baik, kita rujuk semula poster. Halaman 88. Baik, murid-murid. Berdasarkan jadual itu, yang pertama sudah diberikan maklumat tersurat dan tersirat, iaitu yang pertama, maklumat tersuratnya ialah tajuk program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Maklumat tersirat ini diambil daripada tajuk pada poster. Baik, kita lihat maklumat tersurat yang kedua, hari, masa dan tempat program. Baik, maklumat yang ketiga, acara-acara. Baik, maklumat yang keempat, kita nak ambil yang mana? Mari kita ambil sahaja tajuk yang ada pada poster ini, iaitu pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Baik, yang seterusnya, maklumat tersurat yang seterusnya ialah acara khas. Jadi, berdasarkan maklumat tersurat yang cikgu sudah berikan, mari kita cari pula apakah dia maklumat tersirat di sebalik maklumat tersurat itu. Baik, maklumat tersurat yang pertama iaitu tajuk program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Maklumat tersiratnya ialah pengunjung dipersembahkan dengan aneka persembahan seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Bagaimana kita boleh mendapat maklumat tersirat ini? Bagaimana? Mudah sahaja. Cuba murid-murid lihat maklumat tersurat tadi. Tajuk program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Mari kita jawab ataupun mari kita cari maklumat tersirat ini dengan soalan. Berdasarkan maklumat tersurat itu, cuba anak-anak semua fikirkan apakah kesan ataupun apakah impak daripada maklumat tersurat yang diberi. Tajuk program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Tajuknya tentang Karnival Kesenian. Jadi, maklumat tersiratnya ialah sudah pastinya pengunjung dipersembahkan dengan aneka persembahan seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia.
sesuai dengan tajuk Karnival, Kesenian dan Kebudayaan. Tak apa, mari kita teruskan ke maklumat tersurat yang kedua. Hari, masa dan tempat program. Apakah kesan jika karnival ini dibuat pada hari, masa dan tempat yang ditetapkan? Cuba murid-murid lihat. Hari yang ditetapkan ialah pada hari Minggu, betul tak? Dan tempat yang ditetapkan pula ialah dataran perpaduan yang sudah semestinya kalau ada nama dataran ni kawasannya luas sesuai dengan pelbagai aktiviti. Jadi kesan daripada penentuan tarikh, masa dan lokasi karnival ini sesuai kerana hari tersebut ialah cuti hujung minggu. Dataran perpaduan ialah tempat yang tepat. Baik, mari kita terus ke isi yang seterusnya, iaitu acara-acara. Baik murid-murid, berdasarkan acara yang diberi, apakah kesan ataupun apakah manfaat yang boleh kita peroleh daripada acara-acara yang disediakan? Cuba murid-murid fikir. Acara-acaranya nampak menarik dan menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan. Jadi cadangan ayat bagi isi tersirat ini ialah menarik dan menampilkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum. Baik, yang seterusnya ialah pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Murid-murid pernah dengar dengan akan kempen menderma darah? Pernah kan? Baik, tapi murid-murid tak boleh menderma darah lagi sebab belum cukup umur. Kempen menderma darah, maklumat tersirat kita cuba cari dengan soalan ini. Apakah manfaat ataupun kesan dengan kempen menderma darah ini? Apa dia manfaatnya? Apakah kesannya? Baik, cikgu cadangkan jawapannya ialah sudah pasti kita mendapat pengetahuan dan yang paling penting dengan menderma darah, kita dapat berbakti kepada negara kerana kita dapat membantu pesakit-pesakit yang memerlukan bekalan darah. Jadi, contoh cadangan ayat bagi maklumat isi tersirat ini ialah memperoleh maklumat dan pengetahuan di samping dapat berbakti kepada negara. Boleh murid-murid? Baik, kita teruskan ke isi yang terakhir iaitu acara khas. Maklumat tersuratnya ialah acara khas. Kita cuba cari maklumat tersiratnya dengan menjawab soalan ini. Apakah kebaikan ataupun apakah manfaat yang kita boleh perolehi melalui acara-acara khas yang disediakan? Apa dia? Cuba murid-murid fikirkan. Baik, contoh cadangan jawapan daripada cikgu ialah acara khas ini dapat menggalakkan peserta memupuk perpaduan dan menghargai adat resam pelbagai kaum. Kenapa? Sebab acara khas yang disediakan meminta penglibatan daripada semua kaum. Jadi dekat situ perpaduan dapat diterapkan. Cikgu berharap murid-murid jelas tentang cara untuk mendapatkan isi tersirat. Isi tersirat kita dapatkan dengan memikirkan kesan, impak
manfaat atau kebaikan daripada maklumat tersurat. Baik, mari kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu memberikan respons. Baik, sila rujuk buku teks halaman 89. Dekat situ ada ditunjukkan peta minda bergambar, iaitu acara-acara ataupun suasana semasa Hari Karnival. Mari kita lihat dulu peta minda ini. Baik, Hari Karnival. Gambar yang pertama menunjukkan persembahan kebudayaan. Nampak di situ seperti tarian kebudayaan masyarakat Melayu, tarian zapin. Baik, yang seterusnya, gambar di bawahnya, kehadiran penonton dari pelbagai kaum. Kehadiran penonton yang pelbagai kaum. Cuba lihat tu. Ada penonton yang dari bangsa Sikh, ada dari bangsa India, Melayu dan Cina. Semua nampaknya sedang meraihkan karnival itu. Baik, yang seterusnya, cuba lihat gambar yang seterusnya. Persembahan kebudayaan juga, iaitu tarian ngajat. Baik, tarian ngajat. Ya, bukan saja tarian ngajat di situ. Terdapat persembahan daripada 4 orang penari yang berpakaian tradisional. Ada yang memakai pakaian tradisional kaum Cina. Yang memakai pakaian tradisional kaum Iban, dari kaum India dan juga daripada kaum Melayu. Wah, nampak menarik kan? Mungkin murid-murid juga belum melihat secara langsung pakaian-pakaian tradisional kaum yang lain. Baik, kita lihat gambar yang seterusnya. Baik, gambar yang seterusnya. Setiap penyertaan itu ada disediakan hadiah. Cuba lihat dekat situ. Peserta iaitu peserta yang membuat persembahan kebudayaan. Pelbagai kaum tadi, iaitu menari bersama-sama di atas pentas tadi, telah mendapat hadiah. Jadi apabila mereka menyertai acara seperti ini ataupun pertandingan seperti ini, cuba lihat perpaduan itu dapat diterapkan dengan mudah kerana setiap penyertaan itu terdapat pelbagai kaum dan ada pasukan juga yang melibatkan beberapa kaum dalam satu pasukan. Jadi semangat kerjasama di situ dapat memupuk perpaduan. Baik, cuba kita lihat petikan perbualan yang terdapat di bawah peta minda itu. Baik, di sini perbualan antara bapa Farisha dengan Farisha. Baik, mari kita baca bersama-sama. Kata bapa Farisha, apakah jangkaan kamu tentang respons pengunjung karnival kelak, Farisha? Kita sudah lihat tadi kan, poster tadi, acara-acara yang telah disediakan. Baik, jawab Farisha. Pada jangkaan saya, sambutan pengunjung... Belum lengkap perbualan itu. Baik, kita lihat soalan daripada bapa Farisha yang seterusnya. Pada pendapat kamu, apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival itu? Oh, nampak tu ada gambar otak dekat situ. Jadi kita kena fikir, kita kena luahkan pendapat yang sesuai untuk menjawab soalan bapa Farisha tadi. Pada pendapat saya, banyak faedah yang kita peroleh... Jadi mari kita cuba selesaikan soalan yang diberi oleh bapa Farisha tadi. Baik, apakah jangkaan kamu tentang respons pengunjung karnival kelak, Farisha? Pada jangkaan saya, sambutan pengunjung... apa dia jawapan yang sesuai? Baik murid-murid, berdasarkan poster tadi terdapat pelbagai acara yang melibatkan pelbagai kaum.
Betul tak? Di Malaysia kita mempunyai pelbagai kaum. Jadi, pada pendapat kamu, pengunjung nanti datang ramai ke ataupun tak dapat sambutan? Mestilah dapat sambutan. Jadi mari kita cuba lengkapkan jawapan Farisha, iaitu pada jangkaan saya, sambutan pengunjung sangat menggalakkan kerana banyak acara menarik diadakan. Itu contoh cadangan jawapan yang cikgu berikan. Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Pada pendapat kamu, apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival itu? Pada pendapat saya, baik murid-murid, soalan ini dimulakan dengan pada pendapat kamu. Jadi, jawapan kita juga mesti dimulakan dengan pada pendapat saya. Baik, apa pendapat murid-murid? Faedah yang boleh diperoleh daripada karnival itu. Baik, cikgu cuba senaraikan faedah yang kita peroleh daripada karnival itu, iaitu yang pertama. Yang pertama ialah dapat berkenalan dengan pengunjung lain. Betul ke? Baik, yang kedua, dapat menyaksikan pertunjukan kebudayaan kaum lain. Betul kan? Dan yang ketiga, kita juga mendapat pengetahuan dengan pameran dan kempen menderma darah. Baik, murid-murid bersetuju ke dengan pendapat cikgu tu? Tak apa. Jadi cikgu akan sediakan contoh cadangan jawapan yang lengkap bagi soalan Bapa Farisha ini. Pada pendapat saya, banyak faedah yang kita peroleh daripada karnival itu. Kita dapat berkenalan dengan pengunjung pelbagai kaum. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan pertunjukan kebudayaan pelbagai kaum, mendapat pengetahuan dengan melihat pameran dan menderma darah. Bagaimana murid-murid? Baik, cikgu akan menguji kefahaman kamu dengan latihan yang telah cikgu sediakan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mencetak pautan latihan yang sudah cikgu sediakan di bahagian deskripsi di bawah, serta ada juga latihan tambahan, iaitu soalan pemahaman tentang isi pelajaran pada hari ini yang terdapat di dalam pautan Google Form di bahagian deskripsi juga. Jadi cikgu berharap murid-murid semua dapat dapat memberikan jawapan yang telah kamu buat kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Jadi, sekian sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid semua dapat faham dan jelas dengan penerangan tentang kemahiran yang kita pelajari hari ini, iaitu membaca, memahami, memberikan maklumat tersurat dan tersirat serta memberikan respons. Jadi, kita bertemu lagi di dalam slot yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng di bawah sebagai tanda sokongan kepada saya, channel Cikgu Lia Osman. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.